Bila apa ni Zuma sebutkan tadi tentang generasi yang pernah menempuh peperangan, khususnya kalau dalam konteks kita kat Malaysia ni, Perang Jepun, Perang Dunia Kedua, ya, darurat ketika zaman komunis, generasi itu semakin telah meninggalkan kita. Lebih kurang mereka itu kebanyakannya adalah generasi ibu bapa dan datuk nenek saya. Jadi mereka ini mempunyai cara pandang terhadap kehidupan yang lain daripada generasi kami ni. Even saya sendiri pun yang pada usia 40-an sekarang ni, kalau saya ingat balik dulu-dulu, bila atuk cerita, opah cerita, mak dengan ayah cerita tu, kita dapat merasakan bahawa cara mereka memandang kehidupan tu ada perbezaan disebabkan oleh apa yang mereka pernah tempuhi dulu. Contohnya macam mak saya memang dilahirkan ketika Jepun menyerang tanah Melayu, dan atuk dengan opah selalu kena bawa mak menyorok dekat lubang bawah tanah kalau dekat Ipoh dulu. Tapi mak saya pula masa kecilnya dia tak nak makan ubi. Kalau dia makan ubi kayu, dia akan kembung perut dan dia akan menangis tak berhenti lah. Jadi dia nak nasi juga. Maka atuk saya mengambil upah untuk bekerja dengan kerahan dalam projek tentera Jepun untuk membina landasan kapal terbang Ipoh, yang mana upahnya pada ketika itu adalah satu tin susu beras sehari untuk kerja tersebut. Macam itulah cerita dia kan. Jadi cerita-cerita macam tu, atuk cerita, opah cerita, ayah saya cerita yang masa dia pergi sekolah, dia jalan kaki daripada Padang Asam kat Kuala Kangsar ke sekolah menengah Clifford dekat depan MCKK di tengah-tengah pekan Kuala Kangsar tu, berjalan kaki dan sampai berlubang tapak kasut. Jadi kerana jauh, haus kan, kerana jalan jauh. Jadi bila kita dengar cerita-cerita tu, apa yang saya ingat ialah kesusahan hidup yang ditempuh itu menjadikan mereka ini bersyukur satu. Tapi bersyukur tu mungkin perkataan yang terlalu general. Tapi kalau boleh saya pecahkan maksud bersyukur itu, mereka ini tenang dengan masalah-masalah hidup. Maknanya kalau berlaku sesuatu perkara yang besar, mereka tak mudah panik. Mungkin kerana mereka pernah tidak punya apa-apa, kemudian mereka memiliki sesuatu, dan kalau sekiranya perlu terjadi sekali lagi kehilangan sehingga tidak punya apa-apa, ia bukanlah sesuatu yang sehingga menyebabkan mereka putus asa dengan kehidupan ke apa tak. Macam arwah mak mertua saya pun, saya kenang dia sebagai seorang yang selalu cakap pada kita orang semua, kami semua ni, dia kata hidup ni kena banyak doa. Dia kata orang yang banyak doa hati tenang, dia cakap macam tu kan. Jadi itulah sebabnya saya cakapkan pada Zuma hari tu bahawa bila generasi yang pernah menghadapi peperangan ni semakin pupus, dah tak ada dan tinggal yang kita-kita ni, maka apa ni, dia boleh menyebabkan macam dalam Al-Quran sebutlah, ya, ketika zaman Umar bin Al-Khattab, bila mana ada seorang pemuda ketika tawaf tu, dia minta supaya Allah matikan dia daripada kalangan orang yang sedikit. Jadi Umar terdengar tentang perkara tersebut kan, dan tanya kepada dia lah, kenapa macam tu? Terutamanya di zaman itu jumlah orang Islam berkembang, ramai semua kan. Jadi rupa-rupanya lelaki tu kata dia minta supaya Allah matikan dia daripada golongan yang sedikit tu, sebab Al-Quran sebut wa qalilun min ibadiyas syakur, amat sedikit daripada kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur ni memang tak ramai. Kebanyakan orang ialah orang yang komplain, mengeluh, tak pernah cukup, semuanya tak kena, fokus pada apa yang tak ada dan tak menghargai apa yang ada. Dan orang yang tidak begitu tu sentiasa tak ramai. Jadi bila generasi yang dah perang ni dah kurang, tinggal kita yang senang-senang ni, mungkin selama ni sebab basically ni macam apa kita nak kita dapat, apa kita tak pernah miss, kita tak miss breakfast, kita tak miss makan sehari, susah-susah macam mana pun kita still boleh makan kan, benda-benda macam tu. Mungkin kerana itulah kita, saya fikir macam tu. Jadi pandemik yang melanda sekarang ini, berdasarkan kepada apa yang kita tahu daripada sejarah, dia bukanlah satu pengalaman yang begitu baru sehingga
dia menjadi sesuatu yang kita tak ada reference, tak ada rujukan. Orang dulu tak pernah mengalami kesusahan macam ni. Kita tahu mereka pernah mengalami ketika zaman polio, ketika zaman kusta. Saya masih sempat lagi pergi ke hospital kusta di Sungai Buloh masa kecil-kecil dulu, masih lagi hospital tu hospital kusta. Saya pernah pergi, kawan-kawan dalam kelas saya ada beberapa orang yang kakinya cacat kerana mangsa polio pada satu ketika dulu, kemiskinan. Itu kalau yang dekat-dekat lah. Kalau yang lama-lama, macam Istanbul ya, pada abad yang ke-17 apabila dilanda dengan pandemik, kalau kita baca deskripsi dia sampai kepada tahap mayat tidak dapat dikebumikan kerana tak cukup orang nak tolong kebumikan. Beberapa orang mengusung jenazah untuk dikebumikan dan pulang daripada mengusung jenazah itu kurang daripada jumlah yang pergi hantar jenazah, kerana lepas kebumi jenazah tu beberapa orang pula mati. Itu antara description yang kita pernah dengar. Tapi selamanya kita dengar cerita lah. Namun kali ini Allah SWT ketentuannya menjadikan tahun 2020 yang selama ni kita bayangkan kereta terbang apa semua tu kan. Rupanya tahun 2020, 2021 ni adalah tahun yang kita ini kalau bahasa orang Perak ni kata ditojah-tojah kan, maknanya ditekan-tekan sampai ke core kita untuk kita nilai balik sebenarnya apakah kepercayaan dan kepahaman kita terhadap makna kehidupan sekarang ni. So it's not something new, it's something yang berulang dalam sejarah, cuma kali ni dia giliran kita kan. Terima kasih Ustaz. Suka saya dengan kata-kata Ustaz tadi, bila Ustaz ceritakan orang terdahulu ni mereka tenang apabila menghadapi kesusahan, kerana itulah kehidupan mereka, asam garam mereka. Setiap hari mereka berjaga-jaga dengan contoh kalau peperangan tu dengan tentera komunisnya, dengan tentera Jepunnya, dan ini diterjemahkan dengan sikap dan behavior mereka. Tetapi apa yang berlaku dengan generasi sekarang ni, mereka tidak melalui kesan itu, mereka tidak ada satu defense mechanism apabila diterjahkan atau ditekan dengan permasalahan, mereka menjadi reaktif dan juga mereka cepat untuk respon dengan apa yang berlaku. Tapi Ustaz, mungkin satu persoalan juga yang kita boleh fikirkan. Bagaimana perkara ini, perbezaan generasi ini memberi kesan kepada generasi sekarang ni, bila mereka ni tidak pernah merasakan kesusahan, apakah kesan, kalau pada pendapat Ustaz, apakah kesan yang Ustaz nampak pada generasi kita, Ustaz yang kira muda lah, generasi kita bila tidak pernah melalui kesusahan seperti generasi sebelum ini? Saya rasa kalau saya tengok balik lah tulisan-tulisan saya selama saya mula menulis dekat blog 20 tahun lebih ni, mungkin saya ni termasuk di kalangan orang yang tak suka dengan kata-kata zaman kami dulu susah, sekarang ni budak-budak manja, hidup senang. Daripada sekolah lagi saya memang menyampah lah kalau ada alumni ke datang sekolah dan mengungkit-ungkit macam tu kan. Zaman kami dulu kaki retot pun tak ada lah apa semua. Sekarang ni kamu lengkap fasiliti semua, apa masalah kamu untuk berjaya? Saya memang tak suka dengan kata-kata macam tu sebab saya yakin setiap zaman itu ada kemudahan dan ada kesusahan dia. Di zaman dahulu kesusahannya banyak berkaitan dengan soal fizikal, kekurangan orang kata bekalan hidup susah, means of life tu terbatas. Tetapi idea manusia tentang kehidupan, apa yang penting dalam hidup, apa yang orang kata budi bahasa, sopan, bagaimana agama difahami, ialah lebih dalam bentuk yang agak straightforward, dalam bentuk yang senang. Jadi saya membesar dengan naratif pada tahun 1990-an bila kita baca buku-buku zaman tu kan. Buku-buku tu memberitahu kepada kita bahawa zaman ni adalah zaman kita berdepan dengan peperangan, bukan lagi peperangan fizikal, orang kata perang lah, tetapi dengan orang kata peperangan ideologi, peperangan kehidupan. So tanyalah orang-orang yang umur 40-an, 50-an, 30-an, zaman remajanya, dia kalau seorang yang kita kata macam berkesedaran terhadap hidup ni, dia sangat familiar dengan naratif tersebut. Jadi kalau dulu susahnya fizikal, tapi sekarang ni susahnya berkaitan dengan pemikiran, agama difahami dalam bentuk yang macam-macam ya.
masalah kita kata macam adakah pedofilia satu jenayah ataupun satu penyakit mental yang patut dirawat, adakah homoseksualiti sesuatu yang bersalahan dengan fitrah manusia ataupun ia adalah sesuatu yang kita kena terima. Ini adalah benda-benda yang tidak dihadapi oleh generasi mak bapak kita. Tapi ini adalah peperangan yang peluru-pelurunya tidak kelihatan mencabar kita. Tapi walaupun saya cakap macam tu, ia juga bermaksud kalau kita setuju bahawa kesusahan zaman sekarang adalah kesusahan yang macam tu, ideologi, pemikiran, kecelaruan, maka kita kenalah mengukuhkan kekuatan kita terhadap yang itu. Maknanya ilmu pengetahuan, membaca, mengkaji, pemikiran yang kuat, keteguhan berpendirian mestilah menjadi agenda utama. Tapi dia dah tak berapa nak jadi macam tu. Maksudnya dahlah fizikal kita mudah tergugat, kan, tak mampu nak susah macam orang dulu. Lepas tu pemikiran pun kita tak bangunkan, ilmu pun kita tak perkukuhkan. Jadi akhirnya orang kata fizikal pun kena serang, pemikiran pun kena serang. Jadi saya rasalah mungkin saya tak naklah jadi orang yang macam pesimis sangat ataupun negatif sangat berfikir, tapi dalam 10 tahun terakhir ni memang dia ada macam penderitaan jiwa sikit lah, macam melihat masyarakat tu macam kenapalah orang sekarang ni macam ni kan, budak-budak sekarang ni apa masalahnya dia orang ni apa semua. Jadi dia fikir-fikir balik, oh mungkin sebab midlife crisis kot, saya yang nak jadi tua kan, bukan masalah dia orang, masalah saya kan. Tapi bila kita fikir balik betul-betul tu, maknanya there's something wrong yang kita dah bimbang dalam 10 tahun yang terakhir ni dengan perangai kita, tingkah laku kita jauh daripada agama. Ramai orang yang hidup dengan double life kan, terutamanya di zaman social media. Macam depan tu cikgu, depan tu ustaz, depan tu orang agama, depan ni orang bisnes, motivator, mentor, tapi di belakangnya ada macam-macam benda tak seronok yang dibuat sebagai sebahagian daripada fasad zaman sekarang ni. Jadi saya fikir apa yang terjadi sekarang ni, COVID-19, sedih kan, macam kalian mendapat berita tentang pemergian almarhumahnya Siti Sarah tu mungkin bila bangun pagi tadi subuh, saya membacanya sebelum saya tidur sebab kami 7 jam kat belakang kan. Saya baru balik daripada rumah kawan, saya jenguk-jenguk sikit lah. Oh, maknanya dah sakit semula saya nampak dalam 4 jam yang lalu punya tu. Lepas tu sebelum lelap tu ternampak pula, oh dah sampai dah masanya, ajalnya dah pergi kan. Jadi berita kematian tu, Facebook private saya ada tak ramai pun, beberapa orang je dalam tu, kawan-kawan yang dekat-dekat ni, tapi hari-hari sama ada kenalan saya sendiri ataupun kenalan kepada kenalan, keluarga kepada kenalan. Jadi kita rasa overwhelmed. Yang saya harapkan ialah bila semua benda macam ni berlaku, dia bukan menjadikan kita yang tak berapa nak lasak ni terus putus asa, tetapi kita mengambilnya sebagai satu didikan daripada Allah yang Allah pernah berikan kepada orang-orang sebelum kita. Kena baca Quran juga lah sebab ustaz kan, apa ni Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, dalam surah Al-Baqarah kalau tak silap saya, kata Allah SWT, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kemudian Allah Ta'ala kata, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit daripada ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, kehilangan sumber rezeki, tanaman, dan juga kehilangan nyawa. Maknanya Allah menjanjikan bahawa Allah pasti akan menguji. Tapi di sebalik ujian ini, keperitan, kesedihan, air mata yang tumpah, kegelisahan terhadap kehidupan, tetap ada khabar gembira. Allah Ta'ala kata, wabashirus sabirin, akan tetapi berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kan? Jadi sabar tu tak boleh belajar, dia tak ada dalam UPSR, PT3, SPM, dia tak ada universiti Bachelor of Sabar, tak ada kan. Sabar tu dia tak boleh dipelajari dengan baca buku saja, tetapi dia perlu secara hands on melalui realiti kehidupan, dan Allah bagi musibah ini mungkin untuk menjadikan kita orang yang lebih bersabar lah kan, insyaAllah.